Okey, cikgu nak terangkan tentang kerja tadi ya. Okey, tengok soalan cikgu ni ya. Okey, so ini adalah contoh soalan section C ya. Yang perlu dijawab ya. Okey, cikgu rasa kalau yorang tengok pada soalan ni ya, soalan section C ni dia 2 campur 4, 6, 6 campur 4, 10, 10 campur 10, 20. So 20 markah semua. Okey, jadi apa yang cikgu nak minta yorang betulkan adalah bahagian ini ya. Okey, ni minta yorang tukar magnesium sulfate ya. Magnesium sulfate ataupun magnesium sulfate ya. Okey, yang dekat bawah ni adalah pun tukar ya, iaitu magnesium klorida ya, ataupun magnesium chloride. Okey, jadi kita tengok soalan ni ya. Soalan A ya. Okey, yang pertama ni dia tanya, okey, tengok soalan ni. Okey, dia tanya state the name of the acid used in set 1 and set 2. Okey, kalau dia tanya state the name of acid, senang sahaja ya, cikgu rasa semua orang boleh jawab ya. Okey, iaitu jawapan dia. So yorang type lah dalam Google Form tu. Okey, yang pertama untuk set 1 So set 1 adalah acid sulfuric dan set 2 adalah acid hydrochloric. Okey, sebab dia suruh namakan. So kalau dia suruh namakan, so kena spell out lah eja nama tu, ejaan tu kena betul ya. Okey, so kalau bahasa Inggeris dia sulfuric acid and hydrochloric acid. Okey, so yang kedua, so kalau sulfuric acid ataupun hydrochloric acid ya, untuk soalan ni. Okey, next dia tanya, okey, tengok soalan 2 Roman. Okey, dia tanya dengan menggunakan teori pelanggaran, terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian. Okey, kalau tengok cikgu punya soalan ini, okey, sebab dia menggunakan 2 asid yang berbeza. Kalau tengok nak cakap faktor, kita ada 5 faktor ya, iaitu faktor size, faktor temperature ataupun suhu kan. Okey, faktor kepekatan, lagi faktor tekanan ataupun pressure, dan satu lagi faktor catalyst mungkin.
Okey, antara 5 faktor ni yang mana sesuai dalam eksperimen ni? So, kalau dari segi saiz tak boleh sebab saiz sama dua eksperimen ni. Temperature tak ada data. Okay, tekanan pun tak ada data sebab tekanan ni kan kita dah belajar dalam nota, tekanan ni khas untuk eksperimen yang ada gas sahaja. Okey, catalyst pun tak ada. Dia tak sebut pun ada menggunakan catalyst. Jadi yang paling sesuai sekali adalah faktor kepekatan. Okey, kenapa faktor kepekatan memainkan peranan dalam eksperimen ini? Sebab yorang dah belajar dalam topik asid. Asid sulfuric ni kita panggil asid diprotic. Okey, asid hidroklorik ni adalah asid monoprotic. Dua-dua adalah asid kuat tetapi berbeza dari segi bilangan ion hidrogen. Sebab asid sulfuric ni formula dia H2SO4. So dia mengandungi apa? Asid ini mengandungi 2 mol ion hidrogen. Kalau ini HCl, okey, asid ini mengandungi 1 mol. Ni ada 2 mol ion hidrogen. Dalam asid hidroklorik ada 1 mol ion hidrogen. Jadi bilangan bilangan ion hidrogen ataupun kepekatan, kita kata kepekatan ion hidrogen dalam asid diprotic ni lebih tinggi. Ataupun bilangan ion hidrogen per unit isi padu ya untuk untuk asid diprotic ni ataupun asid sulfuric ni lebih tinggi. That's why kalau tengok macam mana kita cara nak jawab soalan yang 4 markah, sebab dia kata dengan menggunakan teori pelanggaran. So bila kita nak gunakan teori pelanggaran, korang kena baca buku teks, dia ada step-step dia macam mana cara mula-mula nak explain. Okey, dia ada 4 markah. So bila dia ada 4 markah ya untuk yang 2 Roman tu ya. Okey, kalau yang untuk okey, cikgu ajar sini 2 Roman ni. Okey. A2 Roman. Okey. So, orang kena sebut ya, mula-mula perkenalkan dulu. Macam ni dapat 4 markah. Sebab dia kata terangkan mengapa terdapat perbezaan. So, poin yang pertama terangkan perbezaan itu. So, orang kena ceritalah ya, asid X merupakan asid diprotic. Okey, manakala asid Y adalah asid monoprotic. Kan, cuba tengok soalan tu. Kan ni, ni asid X, ini asid X, asid Y. So asid X adalah diprotic, manakala asid Y ya dia menggunakan apa? Kan sebab X ni adalah apa? Asid apa? Asid hidro. X adalah asid sulfuric. Sebab cikgu tahu nama, sebab nama dia magnesium sulfate. Kalau sulfate mesti daripada sulfuric. Y pula adalah asid hidroklorik. Macam mana cikgu tahu? Sebab nama dia ya, bukan zinc ya, magnesium klorida. So daripada perkataan klorik, asid hidroklorik. Okey, kita perkenalkan. Okey, dah dapat poin yang pertama. So kita akan bagi poin yang pertama. Okey, poin yang kedua adalah jelaskan. Okey, apa beza diprotic dengan monoprotic tu? Kena cakap lah. Kepekatan, okey, ion hidrogen. Okey, kepekatan ion hidrogen ataupun H+ ni ya dalam asid monoprotic, dalam asid monoprotic pula, dalam asid dalam asid diprotic ya. Dalam asid diprotic adalah lebih tinggi. Okey, lebih tinggi daripada asid monoprotic. Okey. Lepas tu, poin yang ketiga, ceritakan.
Okey, apa maksud kepekatan asid dan protein itu lebih tinggi? Kita kena explain dia 4 markah. Bilangan, kerana apa? Bilangan ion hidrogen per unit isi padu. Ni mesti kena sebut. Bila faktor kepekatan, mesti kena sebut bilangan ion hidrogen per unit isi padu dalam set 1 lebih tinggi. Kan, sebab dia diprotic acid kan. Okey. Lepas tu, okey, ini tadi point ini tadi baru point yang kedua. Okey, bila sebut ni diorang akan dapat point yang kedua. Point kedua ni panjang sebab diorang kena sebut kepekatan dan maksud kepekatan tu. Kalau faktor tekanan ada dia punya point yang kedua dia, point dia seterusnya. Maksudnya setiap faktor tu dia ada point seterusnya. Contoh kalau kepekatan, apa point yang seterusnya kena sebut? Bilangan ion hidrogen kan. Kalau size, kalau faktor size apa? Luas permukaan yang terdedah. Saiz kecil, kita terangkan lagi. Saiz lebih kecil mempunyai luas permukaan yang terdedah. Itu kita maksud kita explain lagi faktor tu. Okay, so tu baru point yang kedua. Okay, point yang ketiga kena sebut pula apa yang pelanggaran, sebab ini adalah frekuensi pelanggaran. Okay, ini pelanggaran dengan antara siapa dengan siapa dalam reaction ni. So kena sebutlah frekuensi, sebab ni melibatkan masa. So kena sebut perkataan frekuensi pelanggaran tu. Dia melibatkan masa So frekuensi, frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan siapa? Ion hidrogen tu dalam asid kan. Kau tengok soalan ni, ion hidrogen ni dalam asid, ion hidrogen ni dalam asid ya. Sebabnya adalah tindak balas antara magnesium ribbon dengan asid sulfuric. Ini untuk set X, dengan set Y pula magnesium dengan HCl. Faham tak? So itu yang dapat magnesium sulfate dan hydrogen gas. Ini dapat magnesium klorida dan juga hydrogen gas. So pelanggaran reaction ni adalah pelanggaran antara ion hidrogen dalam asid dan juga magnesium atom dalam unsur. Bila ada pelanggaran antara dua bahan tindak balas ni baru dapat hasil. So tu maksud dia. Jadi frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan magnesium atom dalam set 1 lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dia guna asid sulfuric kan. Okey, lepas tu ini baru point yang ke 3 ya. Okey, seterusnya bukan semua frekuensi pelanggaran itu berkesan. So kita kena sebut lagi frekuensi pelanggaran berkesan pula. Tadi pelanggaran saja. Apa beza frekuensi pelanggaran dengan frekuensi pelanggaran berkesan? Okey, frekuensi pelanggaran ni maksudnya atom-atom ni berlanggar saja. Kan cikgu kata semua atom-atom dan ion akan berlanggar. Tapi bukan semua pelanggaran tu akan bergabung membentuk produk. Kadang-kadang bila contoh ya, kalau atom dengan ion ni kadang-kadang diorang rebound, maksudnya terpantul balik. So diorang tak dapat produk, tak membentuk produk. Jadi dia mesti bila atom-atom ni berlanggar ni, dia mesti combine, bergabung dan membentuk produk. Sebab ada setengah-setengah atom dengan ion ni dia berlanggar tapi dia terpantul balik, dia reject balik, terpantul balik. Jadi itu maksud dia. Jadi kita kena tengoklah dalam banyak-banyak frekuensi pelanggaran. Apa maksud frekuensi? Pelanggaran, berapa banyak pelanggaran dalam masa 1 saat kan, tu maksud frekuensi. So dalam banyak-banyak pelanggaran tu, masa tu yang berkesan. Berkesan tu maksudnya yang menghasilkan produk. So kita kena sebut juga frekuensi pelanggaran berkesan ya antara
ion hidrogen dengan, nampak panjang tapi perlu kena sebut semua ni baru ada markah, dengan magnesium atom dalam set 1 lebih tinggi. Okey, so ni orang akan dapat point yang ketiga. Okey, last kali tutup. Point yang keempat last kali adalah apa? Kadar tindak balas. Kadar tindak balas dalam kesimpulan dia. Dalam set 1 lebih tinggi. Macam tu. So kena penuh macam ni. Okey. So barulah dapat point yang keempat. Okey. Seterusnya, okey, so dah habis dah soalan. Ini dah cikgu jawab. Okey, tengok soalan B1 pula. Okey, kelas cuba orang tengok dekat sini. Okey, sini dia tanya tentang, ni soalan ni dah jawab, kita pergi soalan B pula Okey, dia tanya powdered aluminium. So kita nampak satu campuran serbuk aluminium yang halus dan udara akan meletup apabila dinyalakan. So kita nampak ini dia tengah menerangkan faktor saiz dan tindak balas ini menjadi lebih cepat apabila ada peningkatan suhu. So ada dua faktor kat sini, iaitu faktor suhu atau faktor saiz. So kalau soalan tanya dengan menggunakan teori pelanggaran, terangkan situasi di atas. Jadi pelajar boleh pilih nak terangkan faktor saiz ke nak terangkan faktor suhu. Faham tak? Jadi okay, kita nak terangkan faktor, contoh cikgu bagi jawapan. Kalau ada pelajar yang nak jawab faktor yang ni, dia nak guna faktor saiz. Okey, kalau faktor saiz, katalah dia nak terangkan dari segi faktor saiz. Okey, boleh, dia boleh terangkan. So ingat, markah dia adalah berapa? 4 markah kan? 4 markah. Jadi kita boleh terangkan dari segi faktor saiz. Okey, so pertama kita sebutlah. Okey, point pertama, serbuk, kita kena bandingkan serbuk aluminium yang halus. Okey, mempunyai serbuk aluminium halus. Okey, halus ni faktor saiz, dia mempunyai apa? Jadi kalau kepekatan tinggi bermaksud bilangan ion hidrogen per unit isi padunya tinggi kan, gabungan dua ayat tadi kan yang ni. Kalau kita nak cerita pasal kepekatan, mesti kena gabungan sekali dengan bilangan ion hidrogen per unit isi padu. Tapi kalau kita nak cakap pasal faktor saiz, apa sentence yang perlu untuk kita support faktor saiz tu? So serbuk aluminium halus mempunyai apa? Mempunyai jumlah luas permukaan yang terdedah lebih besar, yang terdedah kepada reaktan lain lebih besar. So sebut ini kita dah bagi dia 1 markah. Okey, markah yang seterusnya, kita bagi kat dia bila disebut apa? Frekuensi pelanggaran. Okey, frekuensi pelanggaran antara siapa? So kita tengok balik soalan ini. Frekuensi pelanggaran antara siapa? Antara oksigen dengan aluminium atom kan? Antara oksigen molekul, antara oksigen, ataupun bahasa Melayu dia antara molekul, sebab oksigen kan dia molekul. Sebab bila kita nak cakap reaction ni antara siapa dengan siapa, kita kena sebut nama atom, nama ion atau nama molekul. So dalam kes ini dia menggunakan reaction ni antara molekul oksigen. Kena sebut perkataan tu, molekul ke ion ke atom. Molekul oksigen dengan atom dengan atom aluminium bertambah. Kita kena terangkan siapa yang terlibat dalam reaction ni. Contoh kalau orang belajar sejarah pun, peperangan antara siapa dengan siapa kita kena sebut. Macam ni juga frekuensi pelanggaran ni berlaku antara siapa dengan siapa. So betul tak makin bertambah bila saiz halus. Frekuensi pelanggaran antara
molekul oksigen dengan atom aluminium bertambah. So kita bagi dia 1 point. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga kita kena sebut lagi apa yang paling penting tu. Frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan antara molekul, antara molekul oksigen dengan atom aluminium bertambah ataupun meningkat. Kalau nak tulis meningkat pun boleh. Nak tulis meningkat pun boleh. So last sekali, ni dapat point yang ketiga. Last sekali sebutlah kadar tindak balas. Kadar tindak balas meningkat ataupun bertambah. So dapat point yang seterusnya. Ya. Point 1, point 2, point 3, point 4. So dah ada 4 markah. Itu kalau dari segi faktor saiz, ya. Katalah student yang kedua ni dia nak bagi jawapan faktor suhu pula. Boleh? Faktor suhu macam mana kita nak cerita? Pertama, pertambahan suhu akan menyebabkan molekul bergerak lebih cepat, kan? Molekul ataupun zarah bergerak lebih cepat. So dapat point yang pertama. So point yang kedua, tulislah frekuensi pelanggaran. Ni penting sebut, frekuensi pelanggaran antara molekul, sebab yang terlibat tadi ada oksigen, kan? So oksigen ni terdiri daripada molekul. Kena sebut molekul, atom atau ion. Dan atom aluminium, kenapa kita sebut aluminium tu atom? Sebab aluminium tu unsur. Kenapa kita sebut hidrogen ion tu ion? Sebab dia daripada asid. Asid kan ada ion hidrogen, kan? Frekuensi pelanggaran antara molekul oksigen dan atom aluminium bertambah. Lepas tu kita sebut frekuensi pelanggaran berkesan antara molekul oksigen dan atom aluminium meningkat ataupun bertambah. So last kali, kadar tindak balas bertambah. Kalau dia ada bandingan set 1 dengan set 2, kena sebut, kena banding. Kita kena nampak dibandingkan. Ya, so dapat 4 markah. Dah habis tu. Untuk soalan seterusnya ni, describe eksperimen ni, ramai yang nak tanya cikgu ni macam mana kita nak buat. Describe eksperimen ni bermaksud kita kena buat eksperimen ini, tulis dia punya langkah-langkah dan juga kena masukkan suhu. Jadi cara nak jawab soalan ini, 2 Roman ini adalah cara kita nak jawab 2 Roman ini senang sahaja. So pertama, yorang boleh check ya tentang eksperimen suhu ini. Boleh check dalam buku teks ya. Eksperimen faktor suhu ni. Eksperimen faktor suhu ni dia boleh tengok dalam cikgu punya site pembelajaran ya. Nanti cikgu tunjuk YouTube tu nanti. Kalau tengok YouTube kat sini, tengok kat sini ya. Pergi dekat site cikgu ni.
Dekat site cikgu ni, cikgu ada tulis tingkatan 5 dan 4 kbsm. Rate of reaction ya. Rate of reaction. Dan kita ada banyak eksperimen ni ya, faktor-faktor. Kita tengok faktor suhu ni. Kita tengok yang ni. So boleh tengoklah dekat set pembelajaran cikgu ni ya. So boleh tengok dekat set pembelajaran cikgu. Jadi adalah, jadi cikgu harap boleh ingatlah tadi ya. Macam mana nak buat faktor suhu tadi. Mula-mula tadi dia buat apa? Sekeping kertas putih ditanda X kan. Dia buat tanda X tadi. Yang kedua 50 cm3. Nama larutan ni kena ingat. Larutan natrium thiosulfat. Ada dalam buku teks boleh tengok Na3. Kebatan yang ada semua ke bawah orang boleh gunakan apa-apa nombor range, hard range daripada semula ke bawah dalam ke langkun. Bayangkan saiz kelal langkun tu. So 50 lah, janganlah datang 1000 ke 2000, tak muat lah kelal langkun tu. So yang logik tadi dia putih. Terusnya suhu
Okey. Larutan apa? Sorry, natrium thiosulfate. Okey, so tadi kita letak kelangkung di atas kertas putih bertanda X. Okey, tadi eksperimen tadi panaskan sedikit lah larutan natrium thiosulfate tu. Okey, kalau nak panaskan pun boleh, tak nak panaskan pun boleh. Ambil suhu awal lah, suhu bilik dia ya. So suhu larutan natrium thiosulfate direkodkan. Sebab tadi student tadi yang gambar video tadi tu dia panaskan ya. So kalau tak nak panaskan pun boleh. Sebab nanti kita nak panaskan pada suhu seterusnya. Sebab tadi sebab kita suhu larutan natrium thiosulfate ni terus direkodkan sebab kita nak catat suhu dia, suhu bilik dulu. Nanti bila suhu dipanaskan, kita kena panaskan. So suhu dia, suhu awal ni kita rekodkan dulu. Okey, lepas tu sebab kita nak ambil suhu pada 30 darjah Celsius, so tak perlu panaskan lah kan, sebab kita ambil suhu awal dulu, suhu yang first dulu. Lepas tu kita campurkan apa? 5 cm3 1.0 mol DM-3 asid sulfuric disukat ya. Okey, disukat dan dimasukkan serta merta. Okey, dimasukkan serta merta ke dalam kelangkung ya, dan digoncang dan okey, kita start wash. Okey, tak perlu panaskan. Student tu tadi panaskan thiosulfate tadi untuk suhu seterusnya. Okey, lepas tu masa direkodkan. Masa direkodkan apabila tanda X tidak kelihatan. Tanda X tidak kelihatan lagi. Ya, okey, ini yang penting ya. Ini diulang-ulang. Mana setiap kali suhu larutan natrium ni ditambah sebanyak 5. Bermaksud bila orang buat data kena buat maksudnya suhu dah rosak, kita tengok contoh misalnya suhu tu kita tak panaskan pertama. Okey, pasal kita nak banyak 5. Okey, so kita lah eksperimen untuk kena banyak. Setiap kali natrium thiosulfate 5 Celsius untuk 40 jam saja pemanasan dia, dapat dia 40, 45 dan 50 katakan paling tinggi. Dan tadi kita nampak student tu catat ya, kalau suhu yang kurang ni masa yang diambil 20 saat. Okey, tapi yang ini kenapa cikgu buat? Sebab dia buat masa 20 saat. Okey, lepas tu 15 saat. Tadi cikgu nampak yang student tu catat dia 12. Okey, katakan 11. Lepas tu katakan sini 7. Maksudnya pada masa suhu tinggi, nampak tak kelas? Pada masa suhu tinggi masa yang diambil singkat. Tapi soalan ni cikgu tengok soalan yang sekarang ni ya, kalau tengok dalam soalan ni dia tak nak dalam bentuk saat kan, dia nak 1/time. Jadi orang kena ni ya, matematik sikit sini. So kena buat satu kolom lagi iaitu masa 1 per saat. Okey, di mana orang kait 1 bahagi 20 berapa? Bahagi 12 berapa? Bahagi 11 berapa? Sebab kita taruh di masa kita kena tengok faktor itu. Ya, jadi kita boleh tekan kalkulator. Contoh ya, kalau 1 bahagi 20. 1 bahagi 20, okey. Jawapan dia adalah
0.05. Okey, 1 bahagi 15 0.07. 1 bahagi 12 0.08. Okey, 1 bahagi 11 0.09. 1 bahagi 7 0.14. Okey, ini bermaksud okey, apabila suhu meningkat. Okey, ini apa maksud masa 1 per saat ni? Okey, maksud masa 1 per saat ni adalah kadar tindak balas. Jadi dia dua sini. Suhu tinggi, masa yang diambil, betul tak? Bila suhu tinggi, masa yang diambil semakin singkat. Kalau suhu rendah, masa panjang. Okey, ini poin yang pertama. Poin kedua, bila suhu semakin tinggi, okay, korang nampak tak? 0.05, betul tak? Semakin meningkat. Okey, itu bukan masa, itu adalah apa? Apabila suhu meningkat, okey, kadar tindak balas meningkat. Kadar tindak balas meningkat. Kenapa cikgu kata meningkat? Nampak tak dia punya nombor ni? Bila diorang bahagi makin besar. Itu yang diorang kena perhatikan. Itu maksud eksperimen ni. Suhu meningkat, masa yang diambil pendek. Suhu tinggi, kadar tindak balas pun tinggi. Nampak nilai dia semakin meningkat. Ya, faham tak? Jadi that's why kena buat table ni dan juga masukkan data ni dalam diorang buat graf. Okey, iaitu graf suhu melawan masa. Okey, tapi masa cikgu nak bukannya masa yang saat, cikgu nak masa yang 1 per saat. That's why graf dia macam tu diorang akan dapat. Okey, kelas bila diorang plot, okey, buat cantik-cantik graf ni, pastikan katalah ya ada yang kena. Kalau ada yang terjauh sikit, jangan ikut. Terus je buat garis lurus terbaik. Ya, kan cikgu kata selalunya kalau diorang mesti pelik kan, selalunya kalau graf tindak balas mesti macam tu, betul tak? Tapi itu kalau suhu melawan masa yang S tu. Tapi sekarang ni adalah suhu yang melawan masa 1 per saat. Jadi ke soalan balik, cikgu nak graf suhu larutan melawan masa ke melawan 1 per masa? So dia ada beza. Kalau suhu larutan melawan masa macam ni, tengok ni 50 ya. Okey, ini 50. Okey, masa yang diambil singkat. Maksudnya lagi tinggi suhu, semakin cepat masa yang diambil untuk X mark tu, maka mark X tu tidak kelihatan lagi sebab pembendakan tu cepat terbentuk. Bila natrium thiosulfate tu tindak balas dengan SSFU, dia cepat untuk mendakan. So mendakan tu menyebabkan X mark tu cepat tak dapat nampak dah. Jadi suhu tinggi, masa yang diambil singkat. Kalau cikgu lukis masa 1 per saat, graf dia macam ni. 1 per saat ni bermaksud kadar tindak balas. Apabila suhu semakin tinggi, kadar tindak balas meningkat. Ya. Okey, so tengok soalan cikgu nak apa. Ya, jangan biarkan kosong ya, dekat tiru saja skema tu tapi tak faham ya. Jadi tengok apa yang cikgu ajar ni.